Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana petang ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita syurga yang sebenarnya dan nanti di akhirat dengan adanya ilmu. Ilmu yang wajib kita pelajari 3. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Kita petang ni mengaji bab tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ini hendaklah kita amalkan serentak. Tahu kata serentak? Semua dalam satu masa. Apa saja kita buat mesti ada tiga perkara ini. Tauhid mesti betul, fiqahnya nak betul, tasawufnya nak betul. Baru dikira kita telah mengamalkan ilmu. Belajarnya tak apa. Belajarnya boleh diasing-asingkan. Kejap ni kita belajar tasawuf. Lagi sampai masa yang lain tu kita belajar fiqah. Masa yang lain pula kita belajar tauhid. Tak apa, belajarnya boleh diasing-asingkan. Tapi mengamalkannya mesti serentak. Kata orang putih apa? Simultaneous. Allah dia sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah perintah ini. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan. Menyembah Allah dengan penuh ikhlas. Dan juga kerana agama. Bukan kerana lain. Apa saja kita buat mesti ikhlas semata-mata kerana Allah. Orang ngaji petang ni mesti semata-mata kerana Allah. Bukan takut kata dia orang tak datang mana apa kata dia aku tak datang. Jangan takut kata apa. Jangan kerana nak dipuji dia orang. Rajin si anu tu datang. Setiap waktu ada aja dia ni. Setiap hari pengajian ada aja dia. Jangan kerana pujian. Semata-mata kerana Allah. Nak puji biar Allah yang puji. Tak apa, itu tak apa. Manusia tak dapat faedahnya pun. Saya ngajar ni pun.
Jangan lupa ngaji orang jelin je. Mana Puan Odi ni tak datang lagi ni. Kenapa? Kenapa nak ke Puan Odi? Nak ke envelope. Dia dapat envelope aja lah. Dia semata-mata kerana Allah. Kerana mengikut sunnah Nabi. Sunnah suruh. Apa kata? Nabi suruh. Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Jadi petang nak isyak. Kalau tak ada envelope pun cukup masa tu, waktu saya datang. Kalau tak ada envelope pun tak apa. Free of charge. Never mind. I can still come. Tapi kalau ada, nyongin lah. Tak ada? Nyongin juga. Jangan monyong aja. Ini kalau tak ada monyong aja. Tegur pun tak tahu dah. Balik kau tak. Ya semata-mata kerana Allah. Apa saja kita buat mesti kerana Allah. Puasa kerana Allah, mayang kerana Allah, ngaji kerana Allah, haji je kerana Allah, umrah kerana Allah, sedekah kerana Allah, zakat kerana Allah, apa saja. Semua kerana Allah. Itu tasawufnya mesti ada. Tauhid kena ada, fiqh kena ada, tasawufnya mesti ada ya. Jadi untuk petang ni kita sambung lagi pembacaan kita. Ya. Tajuknya membesarkan diri. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Ini dah kita baca separuh daripadanya. Bagian dah kita baca. Apa arti membesarkan diri? Memuji diri sendiri. Bukan artinya kita ambil pam badan tu dengan angin biar gemuk. Bukan itu. Biar melembung. Bukan itu artinya membesarkan diri. Dia memuji dirinya sendiri. Ngabur pada orang. Dia adalah yang paling handal. Dia adalah yang paling rajin. Dia adalah yang paling cantik. Dia adalah yang paling kaya. Dia adalah yang paling berguna. Dia adalah yang berfaedah. Itu namanya membesarkan diri. Menyucikan dirinya. Ya. Dia tu macam takabur lah. Siapa takabur, dia menerima pusaka dari iblis. Sebenarnya. Benar. Enggak ada tangan. Ayah nak ada tangan. Dia menerima pusaka daripada iblis. Kerana makhluk yang pertama takabur siapa? Iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud. Fasajadu artinya semua sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Kenapa dia tak nak sujud? Aba wastakbar. Dia ingkar lagi takabur. Itu iblis kan. Sebab itu dia tak nak sujud. Namanya asalnya bukan iblis. Namanya Azazil. Azza tu yang mulia. Dia makhluk yang mulia. Azazil artinya orang yang memiliki perangai yang mulia. Hebat nama itu. Tapi bila dia engkar perintah Allah, terus tukar nama kepada iblis. Ditanya kepada iblis, kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam? Apa jawab dia? Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Itu sebab dia tak nak sujud, tak nak tunduk kepada Adam. Padahal bukan suruh sujud untuk semayang. Suruh sujud macam mana? Jangan suruh sujud, Allah suruh dia sujud macam mana? Suruh dia tunduk aja. Bongkoknya tanda-tanda memuliakan Adam. Tapi tak nak. Kerana dia merasa diri dia lebih hebat daripada Adam. Allah jadikan dia daripada api. Api itu hebat. Kena kayu untung. Kena besi cair. Kena badan manusia habis jadi debu. Dalam badan manusia itu hangat semua. Itu besi. Sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Tanah tak apa gunanya? Tempat orang buang sampah, tempat orang buang najis, tempat orang menanam bangkai, itu tanah. Jadi maknanya dia memikirkan dari dia lebih mulia daripada Adam. Sebab dia tak nak sujud. Baik. Untuk petang ni kita sambung lagi pembacaan kita. Pada muka surat 121. 129. Itu boleh. Kita dah baca dah.
Ada tuang apa tu? Belum sudah tuang apa ya? Tidak. Aten, ngapa 129? Tanda sebelumnya. Kita dah baca separuhnya. Kau ni muka surat 131. Adalah makna hadis ini. Hadis itu ada sini ya. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'anni wahidan minhuma fitnahu qaituhu fi jahannam wala ubali. Itu apa? Hadis yang apa namanya yang dah kita baca dulu. Kemudian pagi petang ni kita sambung lagi. Adalah makna hadis ini. Hadis yang kita baca ni. Cakap lagi apa? Ketinggian itu selendangku. Selendangku siapa? Selendang Allah. Yang layak untuk menyatakan ketinggiannya hanya Allah saja. Al-kibriya'u. Artinya Allah saja yang layak mengatakan diri itu sempurna. Mengatakan diri itu pangkat tinggi. Kerana diri itu mulia. Kerana Allah memang layak pun. Yang lain tak layak. Kita ni apa saja yang ada pada kita, siapa bagi? Allah yang bagi. Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Apa pun tak ada. You have got nothing. Everything is given to you by Allah. Kecantikan kamu siapa bagi? Allah bagi. Kekayaan kamu siapa bagi? Allah bagi. Ilmu kamu siapa bagi? Tenaga kamu siapa bagi? Apa yang ada pada kamu? Apa satu benda pun tak ada ya. Jadi semua Allah yang punya. Karena kita ni pun kepunyaan Allah. Allah dah khabar, lillahi mulkus samawati wal arda ma bainahuma. Itu ayat Quran tu. Lillahi mulkus samawati wal arda ma bainahuma. Bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Langit Allah punya, bumi itu Allah punya, barang yang antara langit dan bumi itu Allah juga yang punya. Manusia Allah punya, binatang Allah punya, pokok Allah punya. Ya, rumput-rumput Allah punya, buah-buahan Allah punya, laut Allah punya, gunung Allah, semua Allah yang punya. Jadi kita ni apa tak ada. Kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah cipta kita ni. Apa yang ada, apa tak ada. Jadi layak ke tak layak kita nak takabur macam Allah? Layak ke tak? Tak layak. Allah boleh tak? Boleh takabur ya. Dia boleh takabur. Boleh riak, boleh ujuk, apa boleh Allah. Kan? Dia yang memiliki segala-galanya. Kita tak layak. Itu hadis yang kita baca tadi ya. Maknanya apa? Ketinggian itu selendangku. Dan kebesaran itu kainku. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan daku, akan suatu daripada keduanya, dia nak merebut selendang aku atau nak menyebut kain aku, ya? Maknanya kamu dah merampas hak aku lah. Hak tu hak tu aku punya, ya? Kamu nak merampas hak aku. Keduanya tu, nescaya aku campakkan dia ke dalam api neraka. Kalau kamu nak merebut, nak jadi takabur macam aku juga, kalau kamu nak menjadikan kemuliaan macam kemuliaan aku juga, nanti aku campak kemuliaan neraka. Siapa nak ke tangan? Siapa nak kena campak neraka? Siapa tak nak ya? Neraka tu lah Jahannam lah tu. Nama nerakanya Jahannam. Neraka ada berapa perempuan? Semua neraka ada berapa? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Bukan syair ya, Sa'ir. Yang kelima namanya Khutama. Yang keenam namanya Khawiyah. Yang ketujuh namanya Lazar. Sebut. Yang pertama nama apa? Jahannam. Jangan Jahannam, betul? Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kamu akan dilihatkan neraka yang bernama Jahim. Lepas itu kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Weh, betul weh, ada neraka Jahim ni. Yakin kita. Namanya apa? Jahim. Yang ketiga namanya apa? Saqar. Apa itu Saqar? Untuk siapa Saqar ni?
untuk orang yang tak sembahyang. Ditanya penghuni-penghuni Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu tu masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Berkata mereka, kami terdiri daripada orang-orang yang tidak mendirikan sembahyang. Tak ada sembahyang. Zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak sembahyang, isyak tak sembahyang, subuh tak sembahyang. Ya. Esok akan dimasuk dalam neraka namanya Saqar. Saqar, sin qaf ra, Saqar. Yang ketiga. Yang keempat namanya sa'ir. Bukan syair ya. Syair berlagu. Ini sa'ir. Sin, ain, ya, ra, sa'ir. Ya. Sa'ir itu untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang menerima kitab amalan dia dari belakang. Tangan kiri itu cucuk dadanya. Kalau jadikan kuku itu macam temaga tau. Cucuk dada tu, tembus sampai belakang. Itu ambil kitab dari belakang. Mana tahu ni? Allah khabar. Allah khabar Al-Quran. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Nak jerit tau. Dan dimasukkan dalam neraka namanya sa'ir. Nama nerakanya sa'ir. Itu nombor 4. Yang kelima namanya khutamah. Namanya apa? Khutamah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Bahkan tu mereka akan dimasukkan dalam neraka yang bernama khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Tahu kamu apa itu dikatakan khutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Mereka itulah yang dibakar. Sampai ke jantung-jantung hati dia pun dibakar ya. Itu namanya khutamah. Benar? Yang keenam namanya hawiyah. Nama neraka itu hawiyah. Untuk siapa? Bila ditimbang ringan pahalanya, berat dosanya, nanti dia akan dimasukkan dalam neraka nama hawiyah. Hawiyah itu jadi maknya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyala. Api neraka itu jadi mak. Mak dengan anak apa buat dia mak? Perempuan. Tak pernah beranak ke mana? Ada anak apa buat? Mak aku ada anak. Apa buat dia? Anak tu kecil lagi. Setahun, 2 tahun, tengah manja lagi. Apa buat dia mak? Sayang-sayang dia lagi? Peluk-peluk lagi? Timang-timang lagi? Cium-cium lagi? Bagi makan? Bagi susu? Itu mak dengan anaknya. Itu mak dia adalah hawiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Api neraka yang bersangatan nyalanya. Itu namanya hawiyah. Api neraka tu yang meluk dia, yang mencium dia, yang mendakap dia, yang menimang-nimang dia, yang melambung-lambung dia. Siapa tak? Siapa tak meremakkan hawiyah? Itu dia. Ya? Itu namanya neraka. 6. Yang ketujuh namanya lazar. Lam, za, ya tak ada titik. Namanya lazar. Kalla innaha lazar. Kata ayat Quran ya. Ketahuilah kamu bahawa neraka itu namanya lazar. Itu 7 neraka. Yang mana tak? Yang mana tak puan-puan? Semua tak ada ya. Kerana tak ada sampai lalu nohon neraka. Dia orang neraka itu macam itulah. Dalam hadis yang baca tadi ya. Dapat neraka namanya Jahannam. Maka barang siapa mencabut dan merebut, ia akan daku akan satu daripada keduanya, nescaya aku campakkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan tiada aku peduli, aku tak peduli. Wala ubali, kata Allah. Aku tak peduli, lantaklah. Pekik ke, kamu raum-raum ke, kamu merayu-rayu ke, tak peduli, kamu akan kecampak dalam neraka, kata dia Allah Taala ya. Itu hadis tadi. Yang inilah
Yang kita baca tu adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya itu dua sifat ketentuan dengan Allah Taala. Apa kedua sifat Allah punya? Yang pertama selendang. Yang kedua kain. Kain tu pakaian lah, menandakan Allah tu mulia. Allah tu ada pakaian. Itu kainnya. Padahal pakaian Allah tu bukan kain macam kita faham ni. Pakaian Allah tu apa? Apa pakaian Allah? Kain apa? Kebesaran tu. Allah tu maha besar. Bukan badan besar. Apa yang besar? Kekuasaannya besar. Darjatnya besar. Allah yang punya ya. Itu kepakaian Allah tu. Selendang, apa benda selendang? Apa selendang? Ketinggian tu selendang aku, kata Allah. Apa ketinggian? Tinggi macam konyol. Tinggi macam pokok royan. Apa ketinggian? Kemuliaan. Kemuliaan itu selendang aku ya. Orang kalau pakai selendang, kalau saya ni pakai sorban pun ya, itu ada selendang itu. Ya. Tetap dah, nampak tak kemuliaannya? Tuan-tuan guru ada tak selendang dia di kepalanya? Tak pernah tengok tuan-tuan guru kan? Ada tak selendang di atas sorban tu? Tanda dia mulia ke menghina tu? Dia mulia tu, tanda ketinggian darjatnya. Bila dia pakai apa tu, orang muliakan dia. Orang cium dengan dia, cium tangan dengan dia. Orang salam dengan dia, orang muliakan dia. Macam tuan-tuan guru dulu lah. Macam itulah. Macam Syekh Nurdin Al-Banjari. Macam tu dia pakai macam tu ya. Tu tuan-tuan guru dulu lah. Itu tanda kehebatan dia. Itu ke Syekh Daud Al-Fatani. Kau kenapa? Datuk kenali. Itulah dulu ya. Dulu tanda kemuliaan. Selendang tu, tanda kemuliaan. Sorban satu perkara, satu itu sunnah. Selendang atas sorban tu ada selendang. Menandakan dia tu darjat yang tinggi. Hebat. Ada seorang tunggu tu begitulah ya. Sentiasa tinggi aja. Apa tadi mau yang neraka nombor 2 dia apa nama tadi? Yang pertama ketinggian. Yang kedua kebesaran. Jahim. Mula Jahannam. Nombor 2 Jahim. Jim, Ha, Ya, Mim. Nak ingat je. Ingat. Ya. Jim 2. Mula Jahannam. Nombor 2 Jahim. Sin ada 2. Yang kedua, yang pertama Saqar. Yang kedua Sa'ir. Sin ada 2. Ha ada 2. Yang pertama Khutamah. Lagi satu Khawiyah. Lam satu. Lam tu lazah ya. Okey, lagi ada siapa yang nak tanya lagi? Saya ngajar tak apa. Saya ngajar boleh apa? Boleh ganggu tak apa. Kalau ada masalah-masalah kejap-kejap tanya. Jangan tunggu dah habis lupa apa benda yang dia tak ingat ya. Jadi itu tak apa. Kalau tunggu lain saya tak tahulah. Tapi kalau saya ngajar begitu tak ada masalah ya. Alright. Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah. Apa yang diketentuan dengan Allah? Ketinggian dan kebesaran. Allah yang punya. Ketinggian dan kebesaran. Yang paling tinggi Allah je. Yang paling besar Allah je. Allah yang punya. Maka barang siapa membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Siapa mengatakan dia besar, dia macam nak memiliki sifat Tuhan. Dia nak diri dia jadi Tuhan. Apa dia? Yang selendang Allah. Macam mana? Dia merebut selendang Allah. Dia mengatakan diri dia Allah. Yang paling jahat siapa? Fir'aun. Fir'aun mengatakan diri dia Allah. Iblis pun kawan jahatnya. Iblis tak pernah mengaku dia Tuhan. Ada tak Iblis mengaku dia Tuhan? Tak ada. Tapi Fir'aun mengaku diri dia Tuhan. Namrud juga mengaku dirinya Tuhan. Jadi kedua-dua ni lebih jahat daripada Iblis. Tapi jangan kalau begitu aku tak nak jadi Fir'aun lah, tak nak jadi Namrud lah, aku nak jadi Iblis. Nah, jangan pula. Kan Iblis tu ujiannya menyesatkan orang ni. Dua-dua tak nak.
Jadi Iblis pun tak nak, jadi Firaun pun tak nak, jadi Namrud pun tak nak. Kita nak jadi Rasul-Rasul. Kalau boleh, biar panggil Rasul tu kita miliki. Nak boleh lebih lagi lah Rasul kita. Siapa nama Rasul kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang kita nak. Jadi kalau kita nak sebut itu, artinya kita nak merampas hak Allah Ta'ala. Kita nak ketinggian, kita nak jadi Tuhan itu. Kita nak kebesaran, kita nak jadi Tuhan itu. Kalau kita nak jadi Tuhan, kita merampas hak Allah, itu artinya nanti kamu akan dimasukkan Allah dalam neraka. Sebenar? Neraka Jahannam, ya. Maka barang siapa membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Mana tak? Antara 7 neraka tadi. Mana yang tak, ya? Dan sabda Nabi SAW, la yadkhul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khardalil min kibr. Min khardalin min kibr. Sebenarnya kibrin, ya. Tapi kibr. Bila kita wakafkan bunyi kibr. Kibr, yang tu, kibr. Artinya tidak masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada dalam hatinya itu seberat biji sawi daripada membesarkan dirinya. So biji sawi itu besar mana? Ada besar ni? Ada besar kepala saya? Besar mana biji sawi? Alif benar. Besar habuk. Kalau ada pun sifat takabur tu besar itu dalam badan kita, tak dapat masuk syurga. Kena bakar dulu neraka. Dah habis tu baru dapat masuk syurga lepas tu. Maknanya berdosa ke tak kalau dia ada besar itu takaburnya? Berdosa ke tak? Nak dihapuskan dosa tu dulu. Nak minta ampun. Sebab tu suruh kita minta ampun. Suruh kita taubat. Bila taubat tak adalah rasa besar lagi, tak ada rasa takabur lagi. Bila tak ada takabur, timbang tu tak adalah berat dosanya. Bila tak ada berat dosa, berat apa? Bila dosa tak ada, berat apa? Berat pahala. Kalau berat pahala apa dapat? Keredaan Allah, ya. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa dia tidak pun Allah bagi. Ambillah macam tu, ya. Nak syurga Allah bagi, nak mahligai syurga Allah bagi, nak pakaian syurga Allah bagi, nak kenderaan syurga Allah bagi. Lagi apa? Apa saja yang kita nak, ya? Nak mahligai syurga Allah bagi, kerana Allah dah redha. Sedang nikmat di syurga itu ada berapa? Puan-puan, nikmat di syurga itu ada berapa? 99%, bukan 99, 99%. Semua nikmat Allah ada berapa peratus? 100%. 1% Allah bagi di mana? Ke dunia ni. Yang kita rebut itu 1%. 1% aja ni. Yang berebut manusia dalam dunia ni, nak merebutkan 1% tu. Macam perang di Palestin tu. Nak merebutkan Palestin tu 1% aja kan? Orang di India, nak merebut India tu 1% aja dah. Orang di Burma, sampai banyak yang dibunuh dengan orang Islam di Burma tu, nak merebut 1% aja. Sedangkan Allah simpan 99% lagi di akhirat, di syurga. 99%. Yang ada sekarang ni 1%. Faham kerja saya? Yang kita bekerja benar. Sampai nipu orang, sampai bergaduh, sampai bertumbuk-tumbuk, sampai bertikam-tikam, sampai berbunuh-bunuh, sampai berperang-perang, nak dapatkan 1%. Sedangkan 99% lagi Allah sediakan di mana? Di dalam syurga. Jadi tidak yang dalam syurga ke, tidak yang di dunia ni? Dalam syurga lah. Di dunia ni hanya 1% saja. Itu pun tak terbilang kita. Yang ada sekarang dalam dunia ni ada 1% saja. Itu pun tak terbilang oleh kita. Mana tahu tak terbilang? Allah khabar. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah ni, saya tiada terhitung oleh kamu. Siapa boleh bilang nikmat Allah kitab ni? Kitab ni dalam bilik ni, boleh bilang tak?
Anginnya, cahayanya, bangkunya, kursinya, pakaiannya, gaya wanginya, tasbihnya. Gimana? Itu pokok sebentar lalu tu belum fikir benar-benar. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, kaki boleh berjalan, punggung boleh duduk. Gimana kenikmatnya? Boleh bilang? Tak boleh bilang. Itu baru 1%. Betapa yang 99% lagi di syurga besok. Lagi tak terbilang oleh kita. Jadi kalau nak masuk syurga, jangan ada besar biji sawi. Besar biji sawi itu. Ada rasa takabur. Sikit pun jangan ada. Hilangkan sifat takabur tu. Tanda takabur. Ini bila bercakap takabur. Bila bercakap takabur. Muji diri aja. Aku lah yang paling muda. Kalau ada aku dah baru jalan macam ini. Kalau ada aku lah tuan guru yang paling pandai dalam dunia ni. Dalam dunia bukan dalam perak aja, dalam dunia ni. Itu takabur tu. Kalau ada lah ustaz ini cakap komputer esok, apa buat? Aku lah ustaz yang paling terah di negeri Perak ni. Apa buat lepas tu? Tinggalkan majlis tu. Minta maaf ustaz, kami nak balik. Balik belakang. Kerana dia dah takabur. Hendak ke berguru dengan guru yang takabur? Tanda? Jangan. Tengok guru tu. Kalau dia tu kerjanya muji diri dia aja, aku yang paling terah dia tu mana dia tahu katanya. Aku tengok aku kelulusan ini takabur tu. Jangan sekali-kali mengaji dengan dia. Jenis-jenis apa itu. Kerana orang itu tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Dia masuk neraka aja kalau dia takabur. Tiada masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada dalam hatinya seperti biji sawi daripada membesarkan diri. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Itu dua riwayat tadi. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Apa itu dicela? Allah, bukan orang Melayu lah kan ni. Apa kata dicela? Dibenci. Diluati. Lagi apa? Menyampahi. Tahu? Menyampahi. Itu diluati Nyampah kita. Kalau dia takabur atau membesarkan diri itu. Sifat yang dibenci atau dicela. Demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Jadi hendaklah kita merendahkan diri kita ni Bukan payah cakap. Kelakuan kita tu merendahkan diri. Kalau saya datang jalan angguk kepala itu merendahkan diri ke meninggikan diri itu. Tongkat tak pakai lagi. Makan. Macam orang muda. Belagak macam orang muda. Padahal boleh dah dibuang ke hakikat bahawa orang ni dah tu Tengok jalan mana berjalannya. Hempo-hempo jadi macam itulah. Jangan belagak macam orang muda. Orang tua dah tua, belagak macam orang tua betul. Kalau orang muda tak apa. Itu sebab puan-puan dengar elok. Siapa mencapai umurnya 40 tahun, tak ada lagi pakai tongkat, orang itu dikira sebagai takabur. Itu nak ngaji tasawuf ni Tambah kalau orang tu dah umur 81 tahun. Tahu siapa orang umur 81 tahun? Jalan macam orang muda. Itu telenggu akor dom jatuh. Pada muka. Itu dah. Jangan. Jadi kalau orang itu dia tak akan masuk syurga. Dicela. Dibenci. Allah benci dengan dia. Jenis-jenis orang itu. Demikian juga sebaliknya adalah merendahkan diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Yang dipuji apa? Disukai. Islam suka orang yang merendahkan diri. Paling hebat orang yang merendahkan diri siapa? Kuis perdana petang. Siapa yang nombor 1 merendahkan diri? Dalam dunia ni, dulu, kini dan selama-lamanya, siapa manusia yang paling merendahkan diri? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu?
dalam berjanji ada tak ditulis wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu'. Rumah dengar je ni. Apa berjanji ni? Ujung sebelum doa. Sebelum kita berdoa tu dia baca tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu'. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersangatan malunya. Malunya. Dia tak ada nunjuk-nunjuk diri dia, malu je. Merendahkan diri aja dia. Dan sangat tawaduk, merendahkan diri dia. Tak ada sombong. Tadi dia datang dia hendak orang tu menyambut kedatangan dia, cium tangan apa, tak ada. Itu orang buat lain cerita, tapi dia tak minta apa itu. Itu dia tawaduk. Kemudian apa? Wa yuhibbul fuqara wal masakin, dia sangat kasih kepada orang-orang fakir dan juga orang miskin. Wa yuhibbul fuqara, dia sangat kasih kepada orang-orang fakir. Fakir tu apa? Apa tak ada? Apa kerana? Wal masakin, dan orang miskin. Masakin tu orang miskin. Plural daripada miskin tu masakin. Wa yajlisu ma'ahum, dan sentiasa duduk bersama-sama dengan mereka. Dia duduk dengan fakir-fakir dan duduk dengan orang miskin. Kita nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan raja. Nak duduk di atas petas. Kalau saya datang tadi yang siapa tak nyambutnya, tak ada Puan Nodi nyambutnya. Menderita rasanya. Dia memang tak kenal aku ni. Dia tahu aku ni ustaz. Dia tahu aku ni ulama. Jangan. Itu bukan tawaduk namanya. Dia nak boleh dia datang dan nak orang sambut dia. Salam dengan dia, cium tangan dia, peluk dia. Itu tidak macam itu. Baru dia rasa apa? Rasa dihargai. Itu bukan tawaduk. Nabi tak ada. Nabi dia sangat tawaduk, tak pernah membesarkan diri dia, ya. Sentiasa merendahkan diri dia aja. Dia suka dengan orang miskin. Dia kalau jumpa satu orang, dia bagi salam dulu. Setiap kali dia bagi salam dulu. Kita tak ni tengok orang, nak orang bagi salam dulu baru kita jawab salam, ya. Itu biasanya. Jadi kita nak merendahkan diri itu dipuji oleh syarak. Ya. Islam suka. Kemudian kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu indahu, ma zadallahu inda abdan, ma zadallahu abdan bi'afil a'izza, bi'afil a'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'allahu Allah. Artinya apa? Cakap Melayu apa? Tengok apa cakap Melayu. Tiada menambah oleh Allah akan hamba-Nya dengan sebab memaafkan kesalahan. Dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Siapa suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan muliakan dia di akhirat nanti, ya. Jadi mulia dia di akhirat kalau dia suka memaafkan orang lain. Sebab itu nak tidur tu kita maafkan segala orang lain tu. Aku maafkan kesalahan si Anu tu, walaupun dia banyak-banyak mengumpat, aku maafkan dia, ya. Aku maafkan. Kita sebagai isteri, yang mana isteri ni minta maaf kepada suami banyak, ya. Nak tidur tu minta maaf. Minta maaf ya bang, saya kasut dengan abang tadi. Minta maaf ya bang. Ada buat. Ini raya aja minta maaf, lain tak ada. Patut setiap malam minta maaf, ya. Supaya kita diampunkan oleh Allah dosa kita. Bila diampun Allah tak dosa kita, bila mati tak dosa. Bila tak dosa, tinggal pahala je lah. Nak dosa ke nak pahala? Kalau nak pahala, banyak minta maaf, ya. Dan maaf orang lain. Dengan anak-anak tu, maafkan semua. Dalam hati tak payah sebut. Aku maafkan dosa Syanu tu. Aku maaf anak, berapa anak? Ada 8 tu kita maafkan dosa ni. Supaya mereka kalau mati tak ada lagi dosa dengan kita. Tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain,
Melainkan akan kemuliaan. Kalau dia maafkan salah orang lain, mulia jadinya dia. Yang suka memaafkan orang lain siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dia balas kejahatan dengan kejahatan. Orang buat jahat dengan dia balas dengan apa? Dengan kebaikan. Pernah Nabi itu berdakwah di Taif. Ada satu tempat di Mekah tu namanya Taif. Lebih kurang 5 km daripada Mekah tu, Taif tu. Dia berdakwah situ. Mau dia baling dema dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis, dibaling dengan apa saja dan yang ada pada tangan mereka tu, dibaling dengan Nabi tu. Berdarah-darah badannya. Malaikat pun geram, sedangkan malaikat bukan ada emosi, tapi dia tengok Nabi